singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Perkahwinan merupakan sebuah amalan yang mampu memberikan impak positif kepada kadar pertumbuhan dan populasi penduduk di sesebuah negara, serta dapat mengelakkan Malaysia daripada mengalami penuaan negara yang drastik. Tetapi pada era globalisasi ini, keinginan berkahwin dalam kalangan golongan dewasa dan golongan remaja adalah kurang berbanding dengan masyarakat tradisional yang mempunyai keinginan berkahwin yang sangat tinggi pada usia muda. Hal ini telah mencetuskan impak negatif kepada negara yang merangkumi perubahan demografi dari segi saiz penduduk, kepadatan, taburan, kadar kelahiran dan kadar kematian dalam suatu tempoh tertentu. Fenomena kahwin lewat atau pembujangan ini akan menyumbang kepada ketidakseburan dan ketidakseimbangan struktur umur dalam populasi penduduk di Malaysia. Berkaitan bahagian masyarakat yang terpercaya pertama, kami kesukaan keselaan wanita di Majlis Remaja Malaysia merupakan satu kajian dari aspek perkahwinan. Artikel ini ditulis oleh Marina Zahari, Wan Malaysia Muhammad Dalai Hukum pada tahun 2019. Artikel ini untuk mengisah aspek yang menjadi anggota perkahwinan dari segi etnik, jenis pekerjaan, pendidikan, kaum dan tempat tinggal. Contohnya, ratusan wanita yang tidak berkahwin di bandar dengan lebih tinggi berbanding ratusan wanita yang tinggal di luar bandar. Hal ini memberi kesan kepada nisbah bilangan wanita yang berumur 35 tahun ke atas untuk tidak berkahwin yang lebih cenderung memilih pasangan lebih tua daripada mereka. Yang kedua adalah model umur berkahwin bertambah di semenanjung Malaysia. Artikel ini ditulis oleh Abdul Aziz Jumain. Tujuan artikel ini ditulis adalah menjelaskan corak perkahwinan antara kaum di Malaysia dengan menggunakan model Coleman-Macneill. Kadar perbujangan tetap adalah kurang daripada 10%, berbeza dengan kadar perbujangan tetap di negara barat kerana masyarakat di Malaysia berlepas teguh kepada agama mereka iaitu agama Islam. Corak perkahwinan antara kaum yang menunjukkan min umur berkahwin pertama DPP paling tinggi adalah kaum Cina, diikuti oleh India dan juga yang berada dalam Melayu kerana Cina dan India lebih ramai tinggal di kawasan bandar berbanding kaum Melayu yang tinggal di bawah bandar. Yang terakhir, bujang kerajaan merupakan budaya kahwin lewat dalam kalangan wanita di Malaysia. Buku ini ditulis oleh Suresh Kumar and Valerie Manley dan Nuri Dawati Awam pada tahun 2021. Buku ini mengkaji faktor utama fenomena kahwin lewat iaitu modernisasi dan urbanisasi yang telah mengubah cara pandangan wanita pada masa kini. Bilangan wanita yang belum berkahwin adalah lebih tinggi berbanding dengan lelaki yang belum berkahwin. Kesan ini, wanita lebih cenderung menghadapi dilema untuk sama ada untuk terus membujang ataupun berkahwin, dan juga adanya masa yang kurang bersama pasangan mereka bila mereka berkahwin lewat. Hal ini memberikan penekanan terhadap peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi dan mereka lebih berminat dengan kelas status dan juga kuasa berbanding perkahwinan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Pendekatan yang kami guna ialah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merujuk kepada usaha untuk mengumpul data berangka dan membuat generalisasi merentasi pelbagai kumpulan manusia, malah untuk menjelaskan sesuatu fenomena. Yang kedua ialah persempilan. Kajian ini menggunakan persempilan bukan probability, iaitu teknik persempilan yang bertujuan untuk menjawab objektif yang diutarakan oleh pengkaji. Seterusnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui borang soal selidik dan kepustakaan. Kaedah kepustakaan merujuk kepada penyelidikan dan penggunaan bahan-bahan rujukan dari pelbagai bentuk seperti internet, buku-buku, artikel, kajian-kajian lepas dan sebagainya. Soal selidik pula terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A terdiri pada umur, jantina, status, pekerjaan dan bangsa. Bahagian B pula kesan pembujangan di Malaysia. Bahagian C pula cabaran pembujangan di Malaysia, dan bahagian D pula faktor pembujangan di Malaysia. Dan seterusnya adalah teknik penghasilan data. Terdapat beberapa jenis teknik yang digunakan melalui teknik ini, iaitu analisis, deskripsi, statistik, inferensi dan diskriminasi. Berikut adalah beberapa keputusan perbincangan berkaitan dengan kesan dan impak kahwin lewat di Malaysia.
Pertama adalah daripada aspek sosial. Daripada aspek sosial, kahwin lewat juga boleh menyumbang kepada peningkatan kesedaran gender dan kesetaraan, di mana individu mungkin memberi tumpuan kepada pencapaian peribadi sebelum mengambil komitmen perkahwinan. Seterusnya, daripada kesejahteraan ekonomi pula, individu yang kahwin lewat mungkin mempunyai peluang untuk mencapai kestabilan kewangan sebelum menanggung tanggungjawab keluarga, memberikan dasar ekonomi yang lebih kukuh. Daripada segi budaya pula, perubahan dalam norma budaya dan penerimaan terhadap kahwin lewat boleh membawa kepada masyarakat yang lebih inklusif dan memahami keperluan dan aspirasi individu. Terakhir adalah kesihatan mental dan emosi. Kahwin lewat mungkin memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat keputusan perkahwinan yang lebih matang dan berpusat pada hubungan yang kukuh. Terusnya kita pergi kepada impak negatif dalam segi aspek sosial. Kahwin lewat boleh memberi kesan kepada struktur keluarga dan masyarakat, terutamanya jika individu menunda perkahwinan untuk mengejar kejayaan atau pendidikan. Seterusnya adalah impak dan kesan negatif dalam aspek ekonomi. Kahwin lewat boleh membawa kepada penangguhan tanggungjawab ekonomi kerana individu yang menunda perkahwinan mungkin lebih cenderung untuk mengejar peluang kejayaan atau pendidikan terlebih dahulu. Impak negatif daripada segi budaya, masyarakat mungkin memberikan tekanan kepada individu untuk kahwin pada usia yang lebih muda, dan kahwin lewat mungkin dianggap tidak mengikut norma budaya. Terakhir, daripada kesihatan mental dan emosi, kesan negatifnya adalah tekanan sosial atau perasaan terpaksa untuk kahwin pada usia yang lebih muda boleh memberikan kesan kepada kesihatan mental dan emosi individu. Bagi perbincangan tentang kesan dan impak kahwin lewat di Malaysia menunjukkan bahawa isu ini kompleks dan bergantung kepada faktor individu, sosial dan budaya. Pendidikan dan kesedaran masyarakat adalah penting untuk mengurangkan stereotip dan meningkatkan pemahaman terhadap pilihan perkahwinan yang berbeza. Amalan kahwin lewat berlaku kerana majoriti bujang lebih mementingkan komitmen terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Kajian mendapati sebanyak hampir 90% bujang mempunyai keinginan untuk berkahwin, tetapi mereka terpaksa menangguhkan hasrat mereka dan membatalkan hasrat mereka kerana berlaku kenaikan kos yang semakin tinggi dan juga mengalami masalah kewangan. Dan kebanyakan wanita mementingkan pendidikan dan karier mereka berbanding berkahwin kerana pada pendapat mereka berkahwin ini hanya memberi kelelahan kepada emosi, mental dan juga fizikal mereka berbanding memberi kebahagiaan. Seterusnya, amalan kahwin lewat ini turut berpotensi untuk berlakunya seks bebas dalam kalangan bujang yang akan memberi kesan buruk yang bukan sahaja pada diri sendiri tetapi juga kepada keluarga dan juga masyarakat. Amalan kahwin lewat telah menyebabkan berlaku masalah ketidaksuburan dalam kalangan wanita dan ini telah memberi kesan berlaku ketidakseimbangan populasi dalam kalangan penduduk dan secara tak langsung telah menyebabkan berlakunya proses penuaan secara drastik dalam negara kita. Perkara tersebut akan membawa masalah kepada negara dalam masa akan datang kerana ia akan menyebabkan negara mengalami kekurangan tenaga kerja. Seterusnya, disebabkan tu negara terpaksa membawa masuk warga asing dalam Malaysia, dalam negara dan ini akan menyebabkan satu pembasiran di sekali amalan kahwin lewat ini akan mempengaruhi emosi dan juga tindakan seseorang. Kajian juga mendapati kalangan orang bujang yang berkahwin lewat ini lebih cepat marah dan juga lebih cerewet dalam menguruskan sesuatu hal. Sebagai kesimpulannya, isu lambakan pembujangan di Malaysia merupakan perkara yang normal, tetapi ianya turut memberikan impak dalam pelbagai aspek ekonomi dan sosial negara, iaitu sosioekonomi. Kebanyakan daripada generasi milenium ini tidak mahu berkahwin dalam usia yang muda kerana mereka sering berhadapan dengan perubahan sosial. Perkara ini telah menimbulkan masalah kepada negara pada masa akan datang kerana kita bakal kekurangan tenaga kerja sekaligus menjadikan negara menuju ke arah penuaan. Oleh itu, Lembaga dan Pembangunan Keluarga LPPKN ia menjalankan program advokasi berhubung pentingnya perkahwinan walaupun tiada program khusus bagi menggalakkan sesebuah perkahwinan berlaku dalam kalangan penduduk kerana ianya merupakan privasi dalam seseorang individu.